الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Dan kita ambil sedikit masa selepas mana kita mendengar salat secara berjamaah pada pagi ini untuk sama-sama kita bermuzakarah, mendalami sedikit sebanyak daripada kitab dan juga hadis dan serta ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang disusun, yang ditulis oleh para ulama, yang ditinggalkan kepada kita untuk sama-sama kita cuba memahami daripada apa yang disampaikan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita tengok sedikit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang amalan dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi amalan bacaan wirid ataupun bacaan-bacaan yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi dan ditulis oleh para sahabat. Sahabat rakam tulis apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan pada kita amalan-amalan yang disebut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat ialah amalan yang dipanggil sebagai zikir pagi dan juga petang. Dalam kitab ni Al-Adhkar Al-Imam Nawawi meriwayatkan dan menyebutkan pada awal-awal bab ini, iaitu babun fi adhkari sabahi wal masa. Ini satu bab yang menceritakan tentang zikir pagi dan juga petang. Zikir pagi dan juga petang, kata Al-Imam Nawawi, ketahuilah bahawasanya bab ini merupakan bab yang paling luas yang dibincangkan dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ni tebal dia ni, hampir kepada berapa ribu muka surat ni, tebal lah ni. Dekat dengan 1000 muka. Itu baru kitab Al-Adhkar yang hanya riwayatkan tentang apa yang disebut oleh Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi. Kalau hadis lain, kitab-kitab lain, seperti mana kalau kita tahu dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ni kitab Sunan Sittah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi, antaranya ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi. Ini antara kitab-kitab hadis yang dipanggil dalam, dikumpulkan dalam Sunan Sittah. Waktu terkandung padanya hadis lebih daripada ratusan ribu hadis.
kalau ayat Al-Quran ni tak sampai pada 100,000 pun ayat Al-Quran kita dah baca. Hadis ni lebih pada 100,000 lebih lagi. Jadi hak dikumpulkan dalam Al-Azkar ni orang panggil sebahagian kecil je daripada hadis-hadis yang sangat luas. Dan dalam bab Al-Azkar As-Sabah wal Masa, itu zikir pada pagi dan petang ni, kata Al-Imam Nawawi, inilah bab yang paling luas yang dibicarakan, yang disebutkan dalam kitab dia. Dan zikir ni kita pun selalu dengar dan kita pun selalu amalkan. Cuma kadang-kadang kita hanya tahu zikir itu saja, kita tak tahu rupanya zikir ni ada di dalam hadis. Jadi manakah zikir ataupun al-azkar yang diriwayatkan oleh para sahabat, iaitu terkandung dalam hadis Nabi SAW. Antaranya kita ambil sedikit untuk sebagai pengenalan bagi kita. Warwaina fi Sunan Abi Dawud, dan kami meriwayatkan, kata Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud hadis yang ke 5076 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih, sesiapa yang berkata ketika mana waktu pagi. Man qala hina yusbih, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayati an khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wa min ayatihi sambung ayat dia butis kat tu. Jadi ayat ini diambil daripada surah, dia tak tegang, diambil daripada surah tidak disebut sini, maknanya bawah ni. Daripada surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat yang ke-17 hinggalah ayat yang ke-19, 3 ayat, ayat 17 hingga 19 surah Ar-Rum. Siapa dia baca ayat ini pada setiap pagi dan petang, adraka ma fatahu, adraka ma fatahu yawmahu fi yawmihi dhalik, wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatihi. Orang yang mengamalkan ayat ini, membaca ayat ini, maka pada waktu siang harinya dia akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala,
dan orang mengamalkan dia pada waktu malam harinya, iaitu petangnya, pada malamnya dia akan dapat ganjaran dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebutkan tentang memuji Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Selain pada cipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala buat manusia, ciptakan manusia. Thumma antum basharun tantashirun, Allah Taala sebut, kemudian manusia ni diciptakan. Lepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala bagi berkembang biaknya manusia ni atas muka bumi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, dan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran keesaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum min anfusikum azwaja. Allah Taala buat setiap makhluk ni ada pasangan. Manusia ni ada pasangan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat malam dan siang, siang malam. Allah Taala ciptakan langit bumi. Semua ni Allah Subhanahu wa taala sebut tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nak suruh kita ni mikir, supaya kita ni berfikir. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa dia Allah Taala sebut daripada dalam ayat lain, Allahumma salli ala Muhammad, ingat Allah Taala sebut supaya kita ni bila mana kita lihat langit dan bumi, kita sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu pada langit dan bumi dan malam dan siang. Perselisihan malam dan juga siang ni sebagai tanda. La ayatun liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wa rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Daripada ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatun liulil albab, ada tanda-tanda yang mana manusia boleh lihat, liulil albab, bagi orang yang ada akal fikiran, yang nak berfikir, yang selalu guna akal fikiran dia ni untuk melihat kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, iaitu mereka yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, serta dia berfikir tentang ciptaan langit dan juga bumi dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kalau manusia ni, kita ni berfikir, maka setiap benda yang mari atau yang kita lihat atau yang berlaku, maka kita kata ma khalaqta hadza batila, tidaklah diciptakan, engkau tidak menciptakan sesuatu ni dengan secara batil, iaitu sia-sia. Tak ada, orang panggil tak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ni yang Allah Taala buat secara tak ada faedah ataupun sia-sia. Subhanaka faqina 'adzaban nar, maka orang yang lihat ciptaan Allah itu semuanya ada manfaat, ada kelebihan pada makhluk, sama ada untuk kita ataupun untuk makhluk lain, sesama makhluk, sesama haiwan, ada manfaat dia, maka dia akan kata subhanaka, maha suci engkau. Dia akan bertasbih pada Allah Ta'ala, faqina 'adzaban nar, dan minta perlindungan daripada api neraka. Kerana orang yang antara ahli neraka ni juga mempertikaikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
tengok walaupun seekor semut, walaupun seekor nyamuk, Allah Ta'ala buat tidak sia-sia. Cuma kita ni tak nampak, nak pandai dengan pandangan hati kita nak kalau kena ketik nyamuk tu kat pakai nak marah selalu ini. Allah Ta'ala buat tu ada faedah dan juga ada, sama ada faedah itu kembali pada kita ataupun pada makhluk lain. Allah Ta'ala buat binatang-binatang yang buas. Allah Ta'ala buat pula binatang yang sifat dia ni seperti kambing, lembu, jadi makanan kepada binatang yang buas. Bapa Allah Ta'ala buat gitu tidak sia-sia. Jadi kita kata bapa buat bapa buat harimau ke ular sawa ke untuk makan, untuk jadi pemangsa ni. Semua ni Allah Ta'ala buat untuk menjadi satu kitaran. Kitaran dipanggil apa? Ekosistem atas muka bumi yang memang Allah Ta'ala buat untuk kehidupan atas dunia ni. Berbeza dengan kehidupan di akhirat. Beza dah. Allah Ta'ala tak buat dah. Manusia nak makan kena masak dulu, kena nanai dulu, tak ada dah. Itu tak ada dah ekosistem lagu tu. Semua tu ada siap dah. Jadi atas muka bumi ni untuk manusia fikir daripada apa yang pada diri kita sendiri pun Allah Ta'ala suruh tengok diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah Ta'ala kata pada diri kamu sendiri, afala tubsirun, tidakkah kamu lihat? Tak tengok kepada diri sendiri. Kita ni asalnya jadi daripada apa? Semua tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sosok untuk kita ni jadi orang yang berfikir. Sebab itu matlamat Al-Quran dibaca ini bukan sekadar untuk memperbetulkan bacaan, bukan sekadar untuk memperelokkan dari segi tajwidnya sahaja, tetapi lebih daripada itu Allah Ta'ala suruh kita faham Al-Quran, suruh faham Al-Quran. Bila manusia mencapai tahap boleh memahami Al-Quran, maka manusia akan ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Tapi selagi mana tak faham Al-Quran, bacalah lagu mana pun, kadang-kadang dia tepuh Allah Ta'ala larang, dia tepuh gitu. Nabi SAW ayat pada kita baca ayat ni pagi dan petang, kerana banyak kelebihan yang akan diperolehi pada orang yang membaca ayat tersebut. Surah Ar-Rum ayat yang ke-17 hingga ayat 19. Dan kami meriwayatkan pula dalam Sunan Abi Dawud, juga daripada Sunan Abi Dawud, hadis yang ke 5075, an ba'dhi banati Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhunna, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yu'allimuha fayaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak perempuannya, fayaqulu, dan dia berkata, quli hina tusbihin, katalah. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kita jumpa perkataan qul, dipanggil 3 qul tu. Qul depan belakang tu apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki. Ayat tu ditujukan ataupun dipanggil fi'lul amr, fi'il amar kepada orang lelaki. Kita suruh orang lelaki buat, bunyinya qul, katalah. Qul. Kalau suruh orang perempuan, ni sebut dalam hari ini Nabi suruh anak perempuan dia kata, maka ayat dia bunyi lagu mana? Quli. Quli ni maknanya kata-kata tu untuk suruh orang perempuan. Kalau suruh orang lelaki pergilah. Gilah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Idhab, pergilah. Tu idhab
untuk kata pada orang lelaki. Kalau untuk kata pada orang perempuan, idhabi, ada ia belakang. Tu beza kan. Bahasa Arab ni untuk kita memahaminya, ayat ni pada orang lelaki, pada orang perempuan, dengan perbezaan kata-kata sebutan tadi. Ada tambahan pada kalimah-kalimah. Apa dia Nabi kata? Quli, katalah. Quli, katalah. Hina tusbihin, ketika mana waktu pagi kamu. Ketika mana waktu pagi kamu, apa dia Nabi suruh kata? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir, wa anna allaha qad ahata bihi ilma, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Fa innahu man qalahunna, sesungguhnya sesiapa yang mengatakan ini, hina yusbih, ketika waktu pagi, hufidha hatta yumsi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah pada waktu petang. Wa man qalahunna hina yumsi hufidha hatta yusbih, siapa dia kata ni, dia dijaga oleh Allah Ta'ala sapalah waktu pagi. Kalau kata alik petang, Allah jaga dia sampai pagi. Kalau kata alik pagi, Allah jaga dia sampai petang. Mana hamba pernah kata dah waktu ni pada waktu asar. Lepas maya asar kita pernah sebut dah hadis ni. Nabi ajar pada anak-anak perempuan dia, suruh kata apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, a'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dia maksud dia subhanallahi wa bihamdih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah, tiada kekuatan, tiada daya upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allahu kan, apa yang Allah nak maka berlakulah. Apa saja yang Allah Taala nak maka berlakulah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Taala sebut innama amruhu idza arada syai'an, apabila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan sesuatu, an yaqula, lalu Allah Taala berkata kun fayakun. Kita dah baca dalam surah Yasin. Kun, jadilah. Fayakun, kun tu jadilah. Jadilah fayakun. Ni sini masya-Allahu kan, apa saja yang Allah nak kan maka berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, lam yakun maka tak berlaku. Ini nak ajar kepada kita supaya kita ni terima takdir. Ajar kepada kita supaya kita terima qadar Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, pada kita. Nah, bila berlaku sesuatu kena letak situ dulu. Masya-Allahu kan, kalau Allah Taala nak jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, kalau Allah Taala tak tak jadi. Nah, maka kalau kita kena musibah ke gapo ke, situ dulu duduk. Ni hak Tuhan nak ni jadi. Kalau Tuhan tak tak jadi, duduk situ dulu. Jangan kita gaduh untuk kait dengan makhluk lain dulu. Kalau berlaku kemalangnya ke gapo ke, kih dia bawa laju gini. Nah, kih gitu letak hak makhluk dulu. Tu silap kita ni sebab kita tak situ. Nah,
Supaya juga Allah Ta'ala ayat alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Bila manusia ni ditimpa dengan musibah, maka lalu mereka berkata inna lillah, kita ni mari daripada Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan balik pada Allah Ta'ala. Apa saja musibah, bukan kematian saja nak kata inna lillah ni. Apa saja musibah yang menimpa, inna lillah. Duit habis, inna lillah. Maka ni nak ajar kita supaya kita ni terima takdir Allah Ta'ala. Letak takdir qada Allah Ta'ala dulu, barulah kita cari asbab. Ni dak ambil asbab dulu. Ambil asbab dulu. Kih gini, dia tu lah pucuk, gini macam-macam. Itu semua tu asbab. Hak asalnya ialah masya-Allah kan. Allah Ta'ala nak. Jadi siapa baca hak ni, Nabi kata alik pagi, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai petang. Terjaga sehinggalah pada waktu petang. Kalau dia baca waktu petang, maka terjaga sampai waktu pagi. Lepas tu nak baca masa mana? Baca pagi ni petang. Baca dua-dua. Supalah ada dalam riwayat adalah hadis yang lain pula Nabi sebut apa dia? Siapa dia kata, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Siapa kata hak tu, Nabi kata sekali Allah Ta'ala bebaskan 1/4 daripada badan dia daripada api neraka. Siapa kata 2 kali, Allah Ta'ala bebaskan separuh tubuh dia daripada api neraka. Siapa kata 3 kali, Allah Ta'ala bebaskan 3/4 daripada badan dia daripada api neraka. Siapa kata 4 kali, maka Allah Ta'ala bebas keseluruhan tubuh badan dia daripada api neraka. Maka kena kata 4 kali. Kena kata 4 kali. Maknanya amalan-amalan ni ada kiraan-kiraan juga. Ada kiraan, ada jumlah juga. Nabi kata siapa dia kata selepas maya 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, tambah sekali la ilaha illallah, cukup 100. Maka digugurkan dosa-dosa dia. Dosa-dosa kecil. Walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan, tapi kena kata cukup tu. Maknanya ada kiraan, ada jumlah dia yang perlu kita ikut, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ni ingat dah kan? Saat ni tu mudah ya. Mana saat ni? Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tak boleh baca hak lebih pada tu, ambil situ. Nak tambah untuk tambahan? Tak. Subhanallahi wa bihamdi. Masya la quwata illa billah. Pendek-pendek dah tu. Kalau nak panjang lagi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Lepas tu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau nak jumpa apa ni. Tak payah bawa pisau. Ni, ambil hadis ni kita amalkan untuk bacaan kita. Setiap kita ni perlu ada amalan khusus yang kita kena buat setiap hari. Jangan amalan khusus tu makan saja. Ni, waktu tu memang tak ingat lagi dah. Tapi hak ni tak ada rasa lapar, tak ada rasa apa ni, tapi kena buat juga. Kalau makan tu dia rasa lapar, kena makan. Tapi zikir ni tak ada rasa gapo, tapi kena buat. Tapi bila dah amalkan, lekat lama-lama, kalau tak buat dia rasa tak sedap. Dia gitu. Hak dia rasa sedap sama tu kita tak buat. Dan kami meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud, hadis yang ke 1555,
daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ذات يوم المسجد فإذا mana dah فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. Kata Nabi SAW bila mana kata Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Nabi SAW masuk dalam masjid satu hari, lalu Nabi mendapati seorang lelaki daripada Al-Ansar, daripada Ansar, iaitu dia ni orang Madinah, masuk duduk dalam masjid. Fa idza huwa bi rajulin Al-Ansari yuqal lahu Abu Umamah. Dia ni seorang, nama dia dia ni daripada Al-Ansar, nama dia orang panggil Abu Umamah. Abu Umamah ni gelaran kepada dia. Dia ada anak nama Umamah. Tak. Kita ni tak lekat belaka. Gelaran seperti tu. Hak lekat sore pi Ramli sore. Pok belalang sebab anak dia nama belalang. Tak. Kita pok anak nama gapo pun orang tak panggil pok kepada anak. Tak. Lalu Nabi kata, mali arak, aku nampak kamu ni, apa masalah kamu ni, tak, kamu duduk dalam masjid dalam waktu yang tidak masuk waktu semaya lagi. Faqala ya Rasulullah, lalu kata Abu Umamah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, ada lagi sini, qala humumi li zimmati wa duyun ya Rasulullah. Katanya Abu Umamah, aku ni ada masalah, ada masalah dan juga ada hutang. Ada masalah yang membelenggu dan juga ada hutang ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi SAW berkata, afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qudiya anka dainak. Nabi kata, ginilah, kalau aku ajar kepada kamu kata-kata yang boleh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan masalah kamu. Allah Taala akan hilangkan masalah yang berat pada kamu ni. Wa qudiya anka dainak, dan Allah Taala akan tunaikan hutang kamu. Allah Taala akan lunaskan hutang-hutang kamu. Qultu, kata Abu Umamah, bala ya Rasulullah. Kalau lagu tu aku naklah ya Rasulullah. Qala qul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, katalah, idza asbahta, pada waktu pagi, ketika mana kamu di waktu pagi, kamu kata ke dia, wa idza amsaita, dan juga pada waktu petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa ni kita selalu dengar dan kita boleh jadi ingat doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Inilah panggil zikir pada waktu pagi dan juga petang.
Nabi kata qul, katalah wahai Abu Umamah, hina tusbih wa hina tumsi, ketika mana kamu duduk waktu pagi dan juga ketika mana kamu berada pada waktu petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada al-hammi, masalah yang membelenggu, rasa berat, wal hazan, rasa duka cita, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta perlindungan daripada Allah, daripada engkau ya Allah, minal ajzi, sifat lemah, rasa lemah. Ada lemah ni bukan lemah letih tu, dah lemah daripada berhadapan dengan orang. Nak tangani masalah tu lemah lalu. Ada masalah, ada kes apa-apa, kita kata lemah, aku lagu ni. Lemah, mana lemah ini tak ada semangat, tak mampu untuk mengatasi masalah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan juga daripada sifat malas. Lemah dan juga daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada jubun, sifat kedekut, wal bukhli, bakhil, kedekut bakhil. Maknanya minta perlindungan daripada sifat bakhil. Kita bakhil tak minta perlindungan. Minta perlindungan daripada miskin, tapi tak minta perlindungan daripada bakhil. Wa a'udzubika min ghalabati daini qahri rijal, dan aku minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ghalabati dain, hutang yang membelenggu, serta qahri rijal, daripada kekangan manusia. Kita duduk kerja bawah orang duduk tekan kita. Maknanya minta perlindungan daripada kekangan, daripada orang yang duduk atas kita. Ini tak bukan tak suruh dia tunduk kita, tidak, tapi dia tidak terlalu menekan kita. Kita ni kalau jadi majikan orang duduk bawah kita ni, kita tekan dia. Dia sedaplah bahagia je tekan. Orang duduk bawah kena tekan ni, duduk lemah semangat semacam. Tapi kalau majikan tu orang yang orang panggil ada akhlak, dia jadikan orang bawah dia ni sebab saing-saing dia. Cara dia nak suruh buat kerja pun dia tidak kata dengan arahan yang orang panggil mengarah sungguh, tidak. Tapi dengan cara dia tadi, dia boleh royak cara molek, lagu mana nak buat suruh tolong, dia selesaikan kerja-kerja tu. Dia ada cara. Lagu mana kalau kita tolong pakai buat ni pula, boleh kau minta tolong siap ni. Tu cara tidak tekan. Kalau tekan ni ambil ni, buat ni. Tu cara tekan. Ni kita minta dengan Allah Ta'ala supaya lindung kita daripada kekangan orang yang duduk di atas kita. Orang-orang kuat, kita ni orang bawah-bawah ni, minta perlindungan. Jadi ayat ini, doa ini Nabi ajar supaya pada Abu Umamah, supaya hilangkan masalah dan juga tunang hutang. Bak hutang. Kalau ada hutang, baca doa ni. Patut tak kena bayar. Kena bayar hutang. Tapi orang panggil kekangan hutang tadi. Tidak kata jupong itu kak keluk kepala tu sepukul lalu. Bak ada hutang. Ataupun lari daripada orang tadi. Mana Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah hutang kita ni dengan ada cara Allah Subhanahu wa taala akan buat. Lagu mana kau kita? Kita akan dapat duit kau. Ada orang tolong bayar kau. Masalah Abu Umamah ni, bila dia duk baca doa ini, Allah Subhanahu wa taala hantar sahabat lain untuk selesaikan hutang dia. Jadi kita duk baca-baca ni supaya selain daripada kita ni ada masalah, rasa sifat lemah, rasa orang panggil malas dan sebagainya, dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Baca apa kali? Sunat baca 3 kali. Sebab tu dalam maksurat ni kita ulai 3 kali. Dalam PKP baru ni kita duduk baca lepas subuh. Munggu kuliah subuh tak ada. Duduk baca lepas asar. Hak lekat apa orang je. Ni. Tok bilang itu siok lekat. Sudah kan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kat bang apa pakat bang jujuk lalu.
Sebab apa? Panjang nak tunggu. Panjang nak tunggu. Tunggu kena kata. Tak? Tunggu kena kata. Mungkin setakat bangun siap komen pula kata. Tak ada mungkin lain nak baca. Ni semua baca. Allahu Akbar. Ni doa yang Nabi ajar. Amalan-amalan yang mudah saja tak kena buat dengan kaki tangan. Tak kena pergi baris, pergi mari tidak. Tidak kata kena berat bangun tengah malam. Tak juga. Hak ni duduk cokoh, kata dengan lidah je. Kata dengan lidah je. Pas lidah ni pula dia tak ada sendi ke apa. Tangan kaki lutut ni ada sendi. Orang tangan sakit lutut tak boleh nak duduk molek. Tak. Jadi amalan yang Nabi sendiri kata, sebab itulah ada satu hadis lain yang diriwayatkan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kalimatan khafifatan, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi kata dua patah. Gapo dia? Dua patah ni sangat rengeh di lidah. Dua patah ni sangat rengeh di lidah, sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua patah je. Nah, tapi hak sangat rengeh di lidah ni lah yang jadi berat sekali daripada kena akak benda-benda berat. Sebab apa? Nak kata sesuatu yang baik ni berat, tapi nak berkata sesuatu yang tak baik ni rengeh. Sebab tu kita boleh tengok, kita boleh buat panjang lama, sebab kita tak berasa berat. Tapi kalau nak duduk daripada lepas subuh sampailah kau naik tari ni, nak berat, berasa berat. Batullah. Hak ni doa antaranya untuk meringankan kita ni beramal dengan amalan-amalan lain. Batul lepas subuh baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan kita selalu dengar dah, insya-Allah mudah ingat. Tak mudah ingat. Ambil 2-3 perkara je. 2-3 perkara je. Hak mula-mula saat ni boleh jadi berat. Kita nak baca dalam surah Ar-Rum, kita tak ingat lagi. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal arda wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Beberapa ayat boleh jadi berat pada kita. Nah, okey kata ambil yang mudah-mudah dulu. Hak kita duk biasa ingat dah, cuma kita tak biasa amal. Selama ni kita duduk amin belakang imam. Doa ni rupa-rupanya Nabi ajar untuk bersautan, untuk selesai masalah kita, untuk rengehkan tubuh kita tidak jadi malas, untuk hindari kita daripada kekangnya orang. Mudahnya doa-doa dan amalan tadi diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi sebut, Nabi kata ni bukan daripada perasaan Nabi, bukan daripada rasa mari timbul daripada Nabi. In huwa illa wahyun yuha, melainkan dia tu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu dah dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang suka dan nak beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.